Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa 'alas zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadiyih wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun pada malam ini insya-Allah kita menyambung pengajian kitab sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berpindah ke muka surat 168, yakni memperlamakan berdiri dan kewajipan tamakninah. Memperlamakan berdiri di masa i'tidal dan kewajipan tamakninah. Baik. Kata pengarang kitab, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri i'tidal selama hampir sama dengan satu rakaat seperti disebut pada keterangan di atas pada hadis lepas, ya. Kana yaqumu ahyanan hatta yaqula qail qad nasiya min tuli ma yaqum. Bahkan baginda terkadang dia anggap lupa oleh sahabatnya kerana berdirinya begitu lama. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam masa berdiri i'tidal itu kadang-kadang ada lama, kadang-kadang ada yang sederhana. Bahkan dalam hadis ada menyebut para sahabat menyangka bahawa Nabi adalah lupa. Yang ni lupa dimaksudkan di sini ialah iaitu ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masa berdiri dalam i'tidal itu, ingatkan orang ingat Nabi lupa kerana lamanya berdiri. Sebagaimana yang kita baca pada kuliah lepas, doa-doa di masa i'tidal, banyak riwayat. Baik. Kata pengarang kitab, Nabi menyuruh tamakninah ketika i'tidal sebagaimana sabdanya kepada orang yang solatnya salah, yakni sumarfa ra'saka hatta ta'tadila qa'iman fa ya'khudha kulla azmin ma'khadahu wa fi riwayatin wa idza rafa'ta fa'akim sulbaka warfa' ra'saka hatta tarja'a izamu ila mafasiliha. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian angkatlah kepalamu sampai engkau berdiri tegak, sehingga tiap-tiap ruas tulang belakangnya kembali kepada tempatnya. Dan riwayat lain disebut, jika kamu berdiri i'tidal, luruskanlah punggungmu dan ditegakkanlah kepalamu sampai ruas tulang punggungmu mampan ke tempatnya. Baik. Itu dikatakan tamakninah. Tamakninah ni apa dia? Kaum muslimin dan muslimat kalian, walaupun diterjemahkan oleh para ulama, tamakninah ni berhenti sebentar, sekadar subhanallah. Ada ulama fiqh terjemah begitu. Tapi dalam i'tidal ni, Nabi SAW suruh kita biar punggung dengan kepala itu adalah sama, dan tulang itu biar kembali kepada tempat dia masa kadang-kadang lurus. Tapi kalau orang bila i'tidal dalam keadaan dia punya belakang dia masih bengkok, maka dia tidak menepati i'tidal itu. Pertama. Yang keduanya pula, kalau dia tu tidak ada tamakninah, bangun sekejap tu dia tu, itu memang kaum muslimin dan muslimat kalian memang tak sah lah solat dia. Memang tak sah. Jadi nanti orang bangkit, ya ustaz, kadang-kadang takut itu pahaman mazhab.
kita tengok orang pandangan mazhab Hanafi selalu begitu. Tak ada pun Abu Nipah kata begitu. Ini cuma juhala, orang-orang yang jahil saja. Baik. Baginda mengingatkan orang itu dengan sabdanya, anau la tatimmu salatu li ahadin minan nas iza lam yaf'al dhalika. Sungguhnya solat seorang tidak sempurna jika tidak melakukan seperti itu. Maksudnya apa dia? Meluruskan dia punya tulang belakang dia, punggung dia dan kepala dia. Baginda bersabda, la yanzurullahu azza wa jalla ila salati 'abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Baik. Yang maksudnya Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia, tidak mau melihat salah seorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika berdiri di antara rukuk dan sujudnya, iaitu i'tidal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Tabrani dalam kitab Al-Kabir dengan sanad yang sahih. Allah Ta'ala tak pandang akan orang yang macam mana ya disebut dalam hadis ni, seorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika berdiri antara rukuk dan sujud, iaitu i'tidal. Jadi kalau Tuhan tak pandang jadi guna? Tak sah. Maksudnya Tuhan tak mau tengok, maksudnya ialah tidak sah. Ini ramai sangat yang terdapat kaum muslimin. Dia tak luruskan punggung pinggang dia, kadang-kadang bengkok gitu. Tuhan tak pandang sembahyang macam tu. Itu dia. Okey. Kena cermat nak pergi ke mana. Tapi jangan marahlah kalau kita perbetulkan, jangan marah. Tapi masalah dia tak sah. Tuhan tak pandang ni berat. Baik. Okey. Kecuali lah kalau dia tu sakit, itu lain cerita lah. Lain cerita. Okey, yang ke-20, sujud. Kana sallallahu alaihi wasallam yukabbiru wa yahwi sajidan. Baik. Nabi SAW bertakbir ketika turun untuk sujud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nanti dulu ada Nabi SAW bertakbir ketika turun untuk sujud. Bertakbir. Adakah Nabi angkat tangan? Takbir memang sahih. Bila sami Allahu liman hamidah, angkat tangan kan? Rabbana walakal hamdu. Dan adalah Nabi SAW bila turun daripada sujud, Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Adakah Nabi angkat tangan? Ada, tapi ahyanan. Sekala, bukan seumur-seumur. Nanti kita baca dululah. Tapi kita jarang buat jarang buat. Yang kita takbirnya apabila i'tidal, sami Allah liman hamidah, angkat tangan. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat sekalian, apa berlaku? Bila turun pada sujud, Allahu Akbar langsung. Bertakbir saja. Persoalannya, masa Nabi turun daripada sujud takbir itu, adakah Nabi angkat tangan? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Baik. Nanti kalau orang angkat tangan, kita jangan pertikai. Nanti kita baca dulu baik. Demikianlah perintah baginda kepada orang yang solatnya salah sebagai sabdanya kepadanya, la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yaqula sami Allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman summa yaqul Allahu akbar summa yasuda hatta tatma'innan mafasiluhu. Salah solat seorang tidak sempurna hingga mengucapkan sami Allahu liman hamidah sampai dia berdiri dengan tegak. Tadi Nabi cerita tentang permasalahan orang yang salah dalam solat dia. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, kemudian sujud
sampai ruas tulang belakangnya kembali mampan. Lepas tu Nabi sujud, hinggalah ruas tulang dia ketika mana sujud tu kembali mampan. Kalau mampan macam mana? Sedap duduk lah, lurus. Kalau sekiranya orang faham katakanlah terpersot, sedap tak? Leher tu terpersot. Agak-agak nak jadi mampan macam mana? Nanti kita cerita kemudian. Membaca hadis dulu. Okey. Dalam riwayat yang lain, kana iza arada an yasjuda kabbara wa yujafi yadayhi an jambihi summa yasjudu. Ini mampan ni. Bila nak sujud, baginda mengucapkan takbir dan baginda merengangkan tangannya dari lambungnya, kemudian sujud. Merengangkan tangannya daripada sujud. Okey, kita saya baca dulu kaum muslim kita terang. Kana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajada. Terkadang baginda mengangkat kedua tangannya ketika hendak sujud. Hadis ini diriwayatkan oleh kaum muslimin dan muslimat sekalian. Okey. Oleh Imam Nasa'i Daruqutni dalam kitabnya Al-Fawaid dengan dua sanad yang sahih, kata Albani. Jadi tapi ayanan maksudnya lah, lepas sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, bacalah doa-doa tadi. Lepas tu masa Nabi nak turun sujud kan, Nabi angkat takbir sekali lagi, angkat bertakbir sama angkat tangan, tapi ahyanan, sekala bukan seumur-seumur. Boleh faham tu? Itu dia. Jadi kalau kita tengok kaum muslimin dan muslimat orang buat macam tu, dia ni nambah, tidak. Nabi buat sekali-sekala. Kan? Di antara para sahabat yang buat gitu ada 10 riwayat yang mengatakan demikian. Termasuk Ibnu Umar pernah buat macam tu, tapi sekali. Baik. Okey. Nanti kita tengok dulu ya. Baik. Okey. Macam mana pada kuliah lepas kita bicarakan juga tentang masalah sujud yang mampan. Yang pertama ialah kaum muslimin kalau boleh ketika sujud luruskan belakang kita ni, bengkokkan biar lurus tangan tu, orang boleh rasa. Yang kedua, renggangkan lambung. Yang ketiga, kalau boleh, dapat peringatan dah, kalau boleh janganlah siku kita ni belaga dengan lutut kita. Biar dijauh. Macam mana yang nak tunjuk? Siapa agak-agaknya? Dek macam ni. Suruh adik buat. Ketak kerti dia. Tak kerti. Abang rinta lah. Dok pandang kat adik. Okey ya. Kita tengok dulu. Kalau kita paling ke sana. Okey. Itu cerita sujud macam mana? Sujud. Okey. Kalau boleh renggang macam tu, dan jangan lagakan siku tu dengan apa? Cuba buat laga siku dengan apa? Itu kurang baik. Kurang sempurna. Ramai orang kaum muslim muslimat kan siku dia belaga dengan apa? Tu sebab Nabi jauhkan sedikit, tolong jauh sikit. Macam. Itu yang kata yang mampan. Okey. Dan kaki kaum muslimin dan muslimat dalam keadaan tegak, darah rapat. Tegak, darah rapat. Baik. Okey. Nanti boleh minum. Okey. Kita tak naklah jadi seorang kaum muslimin dan muslimat kalian. Dia kata berapa duk cara sangat. Dia kata asal kesah sudah. Kita cukup marah dalam buat tu. Cukup marah. Ikut sukalah. Nak letak mana, nak sujud macam mana. Asal kesujud, sudahlah.
Dia dia. Jangan perbesar-besar jadi bala. Bukan nak bala, cuma nak beri yang sempurna. Itu dia. Ada seorang tu, aku menyampah juga kali dia sekamuk. Itu dia. Kenal tak nama dia? Tak kenal tak apa. Dia. Bahasa nak sebut nama dia bahasa. Ada Dr. Azhar dipanggil. Bukan Azhar Yaakob, bukan. Bukan Azhar Idrus, tidak. Ada seorang lagi doktor tu. Pernah saya dengar satu hari kamu saya, tak ada masalah. Orang nak letak mana ke, nak sujud mana ke, asal sah mayang sudah. Astaghfirullahalazim. Kaum muslimin dan muslimat kan. Boleh dia kata begitu, no? Allahu Akbar. Tapi kalau buat keduniaan ni, dia boleh beza. Beza tak? Kalau seorang nak pergi Kuantan, diberikan tawaran nak naik kapal terbang kah? Nak naik Volvo kah? Nak naik Merc kah? Naik apa lagi? Naik basikal pun sampai. Dia nak ambil orang mana? Kapal terbang tu dah. Naik basikal pun apa? Siapa juga. Betul-betul. Itu tak kerti. Sebab dunia. Buat ibadat ni macam-macam kaum muslimin muslimat. Habis. Bismillah. Okey. Turun sujud dahulu dua tangan. Turun sujud mendahulukan dua tangan. Sudah. Turun sujud, ini pendapat para kita, kita baca dulu. Mendahulukan dua tangan. Sebagaimana disebut kana yad'u yadahi 'alal ardi qabla rukbatayhi. Baginda meletakkan kedua tangannya ke tanah sebelum meletakkan kedua lututnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah, Daruqutni dan Hakim, disahkan oleh Hakim dan setuju oleh Zahabi. Ada lain yang bertentangan dengan ini, tidak ada yang sah. Pendapat Imam Malik sejalan dengan ini. Kata Imam Malik, maksudnya turun tangan dulu. Begitu pula pendapat Imam Ahmad, seperti termuat dalam kitab At-Tahqiq karya Ibn Dauji. Imam Al-Mawardi meriwayatkan hal ini dalam kitabnya Masail dengan sanad sahih dari Imam Auza'i. Ujarnya, saya menyaksikan orang-orang menurunkan tangannya ke tanah sebelum meletakkan lututnya. Nak kata kuat ni, kuat tak? Ya, kita tak dapat nafi. Ada juga hadis Nabi SAW yang menurunkan lututnya dulu. Ada juga. Walaupun hadis itu dipertikaikan, tapi ada yang mensahihkannya. Tapi dalam yang dinyatakan oleh Syekh Nasruddin Albani, dia kata turun tangan dulu sebelum lutut. Kerana berdasarkan kepada hadis, jangan turunnya sujud seperti mendorongnya unta. Baik. Nanti kita baca dia punya ulasan. Baginda menyuruh berbuat demikian sebagai sabdanya, iza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila seorang di antara kamu bersujud, jangan turun seperti turunnya unta, tapi naklah diletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Itu hadis yang jelas. Apa nama? Baik, ia diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i, dan dengan sanad yang sahih disahkan oleh Abdul Haq dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Kubra. Nak khilaf macam mana lagi? Iza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'ir wal yada' yadahi qabla rukbatahi. Bila seorang di antara kamu bersujud, janganlah turun seperti turunnya unta, tapi naklah dia letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Baik. Nanti ajuk kemudian ya. Baginda bersabda, innal yadaini tasjudani kama yasjudul wajh. Fa iza wada'a ahadukum wajhahu falyada' yadayhi wa iza rafa'a falyarfa'huma. Baik. Kedua tangan sujud sebagaimana muka sujud.
Apabila seorang di antara kamu meletakkan wajahnya ke tanah, naklah meletakkan pula kedua tangannya. Dan apabila dia mengangkat wajahnya, naklah dia mengangkat pula kedua tangannya. Jadi bukan angkat lutut dulu. Okey, nanti saya terang kemudian ya. Baik. Dalam hadis yang lain dia sebut, kana ya'tamidu ala kaffahi wa yabastuhuma wa yadummu asabi'uma wa yuwajjihuma qibla al-qiblah. Nabi turun bertemu kepada kedua tapak tangannya dan membukanya serta merapatkan jari-jarinya dan menghadapkan ke arah kiblat. Okey. Sekarang ni dia ada dua bangkit daripada sujud dan turun sujud. Yang pertama sekali memang ada hadis ya, janganlah kamu turun sujud sebagaimana turunnya unta, dan hendaklah kamu letakkan tangan kamu dahulu. Dan yang kedua, bila kamu bangun daripada sujud, hendaklah kamu mengangkat tangan dulu sebelum punggung kamu. Apa maksud dia? Sebelum lutut kamu ke punggung kamu. Baik. Okey. Nak buat macam mana ya? Mari sekali lagi lah. Itu jelas nampak. Okey. Okey, apabila turun daripada sujud, turun tangan dulu. Adab ke sana lah. Okey, tu je. Itu cepat sangat tu. Saya tahu dia orang muda. Okey, sekarang kita ambil dia punya pakturan dulu, pakturan. Okey. Yang pertama, bengkok lutut dulu. Bengkok lutut dulu. Tak kerti bengkok lutut. Bengkok. Biar turunkan sujud. Turun. Bukan bengkokkan betul. Sampai habis ya. Jangan turun dulu. Baik. Okey. Macam mana ya? Macam mana? Macam ni. Slow. Baik. Macam ni. Aduh. Jangan lari nanti jap. Okey. Dia ambil lawan kaedah unta lah. Bila kalau unta ni kaum muslimin dan muslimat kalian, bila dia kelepak dia punya tangan dia, lepak lutut unta ni, bila dia kelepak tangan dia, kita lepak lutut kita. Unta ni tangan di depan, dia kelepak dulu. Lepas tu kita kelepak. Tahu kelepak? Kelepak lutut kita macam ni ya. Okey. Macam ni. Kelepak dulu. Kelepak. Bisulah kaum muslimat. Jadi jangan tu direct kita, tak seronok. Step by step. Tak cakap. Okey. Sekarang ni kelepak lutut dulu. Kelepak tepat habis ya. Kelepak tepat habis. Itu baru molek. Lepas tu baru turun baru turun tangan. Itu baru jadi. Yang kita buat tadi macam mana? Cuba buat selalu. Itu orang muda. Kamu semua. Ada yang paling sahnya, kelepak ke lutut dulu baru turun tangan. Sekali lagi baru buat hati. Baik. Slow. Gitu. Baru turun tangan. Itu kaedah dia. Dia faham tu? Itu yang paling sahih. Itu dia. Sebab unta ni kaum muslimin, dia kelepak dulu. Lepas kelepak baru dia turun lutut dulu. Kita baru turun tangan. Jadi unta kelepak tangan, kita kelepak lutut. Itu dia tamak ninah dia lah. Tadi pun boleh dah. Bismillah. Baik. Yang pentingnya turun tangan dulu. Baik. Walaupun Al-Imam Khitabi, Imam Al-Khatibi kata, bagi pendapat dia turun lutut dulu. Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad, dia pun berkata turun lutut dulu. Bermaksud dialah jangan turunnya seperti mana sujud, seperti turunnya unta. Ibnu Qayyim kata, dia kata unta turun tangan dulu, lutut kemudian. Ini pendapat Ibnu Qayyim dari Al-Khatibi. Jadi akhirnya Syekh Abdul Aziz Bah kata, mungkin Ibnu Qayyim ni dia tak pelara unta barangkali. Dia tak tengok unta barangkali.
Kata Syekh bin Baz kan, tak apalah, dia sama-sama ulama ni, tak apa, kaum muslimin dan muslimat akan berhujah. Itu dia. Okey. Cuma Imam Abu Hanifah rahimallahu taala menjamakkan dua hadis. Ada hadis yang Nabi turun lutut dulu, dan turun turun tangan. Imam Abu Hanifah dibuat jamak, mengkompromikan hadis. Dia kata masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa muda Nabi turun lutut dulu. Itu dia. Lepas tu masa Nabi tak berdaya dah, umur dia hampir 60 tahun, badannya besar, gemuk, Nabi turun tangan dulu. Dia jamak dia tak kena. Mari mana ada beza muda dan tua. Baik. Habis. Bila Nabi bangun, ni batalat duduk dah. Nabi bangun, kaum muslimin dan muslimat kalian mengangkat tangannya dulu sebelum lututnya. Jangan angkat lutut dulu. Jadi buat sekali lagi, no. Warna cepat sangat duduk situ. Bila bangun daripada sujud, no. Sebagaimana dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bangun daripada sujud ibarat tangannya menguli tepung. Menguli tepung macam mana menguli tepung? Menguli tepung ni, gitu kau menguli tepung. Itu menguli kita buku. Dia dah. Menguli tepung ni macam ni lah. Menguli tepung. Ini bukan nguli ni. Ini dia punya baik. Maksudnya orang dulu bila dia mula tepung ni kaum muslim dan muslimat kelak. Boleh. Jadi. Baik. Jadi ada kata mula tepung ni macam ni, ada kata macam ni. Baik. Jadi kesimpulannya boleh ambil dua pendapat itu. Yang pertama, Nabi SAW iaitu bila bangun daripada sujud, dia tidak menggunakan kekuatan lutut, menggunakan kekuatan tangan. Baca kekuatan tangan. Okey. Cuba bangun. Bangun. Gitu pun boleh. Guna kekuatan tangan. Lonjak. Itu guna kekuatan lutut. Sekali lagi. Okey. Seperti guna tepung. Tangan tu kepah, tangan tu kepah. Lonjak. Itu baru sedap. Yang biasa orang buat macam mana? Buat lagi lah. Baik. Biasa orang buat, dia tak lonjak, dia pegang perlu lutut dia. Bangun. Dia pegang lutut dia. Dia pegang kekuatan lutut. Itu kurang. Bukan tak sah ya. Itu kurang. Baik. Sama ada begini pun boleh, ataupun boleh tepung. Baik. Dipersilakan. Okey. Tapi tuan-tuan jangan tersilap faham. Kalau baca kitab Zadul Ma'ad dikarang oleh Ibn Qayyim kata dia menggunakan kekuatan lutut. Ini kata Ibn Qayyim, tapi dia ratlah oleh kebanyakan ahli ulama. Okey. Dan seterusnya, cuba kita baca ya. Okey, tengok nota kaki dia. Muka surat 172. Harap anda ketahui bentuk perbezaan kita dari unta. Tengoknya nota kaki dia kecil. Muka surat 172. Harap anda ketahui bentuk perbezaan kita dari unta adalah meletakkan kedua tangan terlebih dahulu daripada lutut. Kerana unta meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu yang ada pada kedua tangannya. Demikianlah yang tersebut dalam kamus Lisanul Arab dan kamus-kamus Arab lainnya. Pengarang kitab ni sebut betul dalam kamus Arab, dalam kamus yang lain pun begitu. Demikian pula pendapat Tahawi dalam kitabnya ialah dalam kitabnya Muskilul Athar dan Syarah Al-Ma'ani Aksar. Pendapat diikuti pula oleh Qasim Al-Sankinti
Baik. Ia meriwayatkan sebuah hadis dalam kitabnya Gharibul Hadis juzuk 2 halaman 70, hadis nombor 1 dan 2 dengan sanad sahih dari Abi Hurairah, ujarnya, jangan seorang turun sujud seperti unta turun menderum. Kata Imam Qasim, hal ini berlaku ketika nak sujud. Maksudnya tidak boleh merebahkan diri seperti yang dilakukan oleh unta. Tangan dan kakinya turun hampir bersamaan sehingga tidak tenang. Akan tapi orang yang hendak sujud hendaklah melakukan dengan tenang, iaitu menurunkan tangannya lebih dahulu, kemudian kedua lututnya. Hal ini diriwayat oleh hadis yang marfu' dan isinya jelas. Akan tetapi yang aneh adalah pendapat Ibnu Qayyim. Ujarnya, penyataan ini menurunkan tangan lebih dulu daripada kaki adalah suatu penyataan tidak masuk akal dan tidak dimengertikan ahli bahasa. Oh, dia tentang Ibnu Qayyim. Baik. Sebab Ibnu Qayyim kata Ibnu Qayyim ni beza. Dia kata yang depan ni, kita tak boleh unta kan. Yang depan tu adalah tangan kan. Yang belakang adalah kaki. Kalau unta tu dia sama je tangan kaki dia. Ibnu Qayyim, orang Arab kata tangan dia balik dia depan, belakang balik kaki, balik kaki lutut lah. Itu dia. Jadi Ibnu Qayyim faham ialah di depan itu adalah kaki, belakang itu adalah tangan. Tu Syekh Lembah kata mungkin dia tak pernah pelihara unta agak-agaknya. Tak apa, kaum muslimat kelas. Para ulama ni dia berbahas sesama dia. Jadi kita tengok mana hujah yang kuat. Tapi tak kenalah kaum muslimat kalian apabila semangat menghormati ahli ulama sampai tak boleh nak berhujah dan untuk merat pendapat mereka kerana beradab, tak boleh lah gitu. Kan kaum muslim. Cuma kita bila berhujah dengan kita pula, kalau ulama berhujah ni kita tengok mana hujah mereka yang paling kuat. Tapi tak boleh sekadar begini. Ulama dia kata begini, ulama dia kata begini, ulama kerana hormat kali ulama, kita boleh belaka. Tak kena lah macam tu. Betul tak betul? Jadi baik. Tak kena. Itu warak tak kena lah. Jadi. Sampai ada orang kata, siapa kita nak rat pendapat Imam Nawawi? Tu dia. Siapa kita nak rat pendapat Imam Syafi'i? Bunyi siapa kita tu, dia tak kena dalam hujah agama. Dia tak kena. Muslimin dan muslimat. Itu dia. Di zaman Rasulullah dulu, dia orang banding semua dengan Nabi belaka. Ada satu kisah ya. Dalam Sunan Nasa'i, tak silap peringatan, Imam Sayyidina Umar di masa zaman khalifah dia suruh mana-mana orang pergi haji buat haji ifrad. Sayyidina Umar tak suruh orang buat haji tamattu'. Tiba-tiba anak dia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia suruh orang buat haji tamattu'. Lalu orang berkata, kan ayah kamu suruh buat haji ifrad, saya tamattu'. Siapakah ayah aku nak dibanding dengan Nabi SAW? Cantik tak cantik? Jadi kalau orang kata siapa pula Ibnu Umar nak banding dengan Umar? Sudah dah. Tak ada begitu. Siapa nak dibandingkan dengan Nabi? Baik. Jadi kalau duk faham siapa kita nak bahas dengan Imam Nawawi, itu tak jadikan hujah syarak kaum muslimin dan muslimat. Baik. Okey. Sebabnya yang memberikan hujah-hujah bukan kita juga, ulama-ulama yang lain. Cuma tugas menyampai je. Tapi untuk menghormati ahli ulama, jangan sampai peringkat tak bolehlah kita rat pendapat dia, kita kena hormat ke dia. Ada kena macam tu. Baik. Okey. Dan seterusnya,
Kana yaj'aluhuma hazwa mankibaihi, dia meletakkan tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Masa sujud tu Nabi SAW meletakkan tangan dia bersama dengan bahu dia. Nanti saya ambil dulu hazwa uzunaihi, terkadang baginda meletakkan tangannya sejajar dengan kedua daun telinganya. Baik, tadi hadis riwayat Abu Daud, hadis kedua pula riwayat Abu Daud juga. Kana yumakkinu anfahu wajhah kana yumakkinu anfahu wajhatahu minal ardi, beliau menekankan hidung dan dahinya. Baik, okay. Kadang-kadang Nabi SAW meletakkan tangannya di bahu dia, dan kadang-kadang Nabi SAW meletakkan hazwa uzunaihi, iaitu sejajar dengan kedua daun telinganya. Kan dulu kaum muslimin dan muslimat kita dah bahas kan, kalau ikut sanad hadis dia berpandu pada kita takbir. Kan masa kita takbir ihram ada 3 kafiat kan. Ada cara mengangkat tangan dengan para bahu. Okey. Ada takbir bawah cuping telinga. Ada takbir di tengah-tengah cuping telinga. Itu cara dia. Apabila kita dah buat begitu ya, alangkah cantiknya kita jadikan berpasangan. Walaupun hadis ni umum. Kata profesor saya, dia kata ini berpandu kita takbir lah. Kalau masa kita takbir tadi para bahu, maka masa sujud pun letak tangan di para bahu. Kalau kita takbir tadi paras cuping telinga, letak tangan masa sujud bah cuping telinga. Dan begitu tengah cuping telinga. Itu yang paling selaras. Walaupun boleh buat belaka, tapi selaras dengan berpasang ini lebih baik. Itu dia. Baik macam kita belajar dulu kamu sini. Bila kita takbir ni, kalau parah ni letak di sini, kan itu lebih cantik. Kalau parah ni kita letak sini. Kalau tengah-tengah cuping telinga, kita belagakan begitu. Jadi di mana kita letak? Jadi kalau kita angkat begini, letak begini, jadi tidak selaras. Tapi boleh juga, tapi tidak selaras. Oleh bang tu. Kalau begini, begini. Kalau begini, begini. Kalau tengah-tengah ni kita letak begitu. Begitu juga dia masa sujud, tangan kita letak di mana? Letak di mana? Itu lebih cantik. Baik. Okey. Kana yumakkinu anfahu wajhatahu minal ardi, baginda menekankan hidung dan dahinya ke tanah. Sunat jangan letak saja. Jangan letak saja no. Ini letak saja. Bahkan Nabi SAW tekan dengan hidung ni tercak ke bumi. Tekan sikit. Baik. Baginda bersabda kepada orang yang solatnya salah, "Iza sajadta famakkin li sujudika." Bila kamu sujud, sujudlah dengan menekan. Sedang menekan. Baik. Hadis riwayat Abu Daud. Baik. Jangan pakai letak saja. Dari riwayat lain disebutkan, "Iza anta sajadta fa'amkanta wajhaka wa yadaika hatta yatma'inna kullu azmin minka ila mawdi'ihi." Apabila engkau sujud, tekankan wajahmu dan kedua tanganmu ke tanah hingga setiap ruas tulangmu kembali di tempatnya. Barang siapa nak tahu, bila dia sujud dia berasa sedap. Sebab itulah kadang-kadang semayang, bukan kadang-kadang, semayang merupakan riadah. Bila kita letak betul-betul, dia berasa sedap di kamu semua. Orang tu menarik, itu tanda dia. Jadi sedikit lagi. Sedikit lagi nah. Masuk atur lagi ni? Belum lagi. Okay. La salata liman la yusibu anfahu minal ardi ma yusibu jabina. Maksud dia, tidak sah solat seorang bila hidung dan dahinya tidak menekan ke tanah. Walaupun di sini dikatakan la solata, tidak sempurna solat. Tapi terjemah ni kata tidak sah solat kalau seorang hidung dia dan
dari dia tidak tertekan ke tanah. Itu yang sempurna. Baik. Saya baca tu ya. Kana yumakkinu aidan rukbatihi wa atrafa qadamaihi. Beliau juga menekan kedua lututnya dan bahagian depan kedua tapak kaki ke tanah. Maksudnya Nabi SAW bukan dua lutut saja, dan kedua kaki pun Nabi lipatkan betul, dia tekan. Bukan sekadar muka, hidung, dan lutut Nabi pun Nabi tekan, dan juga dua tapak kaki dia. Bukan letak begitu je. Okey, yang keseterusnya sikit lagi ya, muslim-muslimah. Yastaqbilu bi suduri qadamaihi wa atrafi asabi'ima qiblah, serta menghadapkan punggung kedua kakinya dan ujung jarinya kaki ke arah kiblat. Dan riwayat lain kata yarussu akibaihi, merapatkan kedua tumiknya. Dari riwayat lain, tengok riwayat apa ni? 285. Dari riwayat Imam Tahawi Ibn Khuzaimah dan Hakim, disahkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi. Bukan Nabi itu, Nabi yurassu akibaihi, Rasulullah merapatkan akan tu tumik dia. Jangan duk kangkang macam tu. Rasulullah rapatkan. Itu. Yang sibur rajilaihi, dan menegakkan kedua tapak kakinya. Dia tegak, lepas tu dia rapat. Okey. Nak bunti kat mana ni? Baik. Beliau menyuruh melakukan seperti itu. Beliau biasa menengkukkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Biar kaki dia ke arah kiblat, maksudnya lipat betul. Inilah 7 anggota badan yang dipergunakan oleh Nabi SAW untuk bersujud, iaitu 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki, kening dan hidung. 2 anggota badan terakhir dianggap satu dalam melakukan sujud sebagaimana sabdanya, iaitu umirtu an asjuda, wa fi riwayati umirtu an nasjuda ala sam'i a'zum ala jabhati wa asyara biyadi ala anfi wal yadayhi wa fi lafzin kaffaihi wa rukbatihi wa atrafil qadamaihi wala naqfutul thiyaba wa sya'r. Aku diperintah untuk bersujud. Dalam riwayat lain disebutkan kami diperintah untuk bersujud dengan 7 anggota badan, iaitu kening sekaligus, hidung, 2 tangan, 2 tapak tangan, 2 lutut, jari-jari kedua kaki, dan kami tidak boleh menyebab lengan, baju dan rambut. Apa maksud dia? Wala naqfutu thiyab wa sya'r. Maksudnya jangan kita ni kamu nakput ni lipat, dan juga jangan ikat rambut. Faham tu? Bila kita tujuk ni, kamu yang pertama sekali bila kita semayang, jangan lipat baju macam ni. Kadang orang tengah mandi dia tak perasan dah. Dia lipat begini. Kalau lengan pendek tak apa. Lengan pendek tak apa, tapi jangan lipat. Baik. Kan dia kesukaan syaitan ni. Kita ginikan. Dan jangan pula masa kita semayang, mana-mana orang rambut panjang dia ikat rambut dia. Tersilap faham tu. Masa semayang dia ikat. Masa luar semayang dia lepas. Dia masa semayang jangan ikat, lepaskan ikatan rambut, dan masa luar semayang baru ikat. Boleh faham tu? Biar apa nama? Sekalilah. Kata para ulama, ini untuk lelaki saja, bukan perempuan. Kan kadang-kadang orang lelaki ni dia rambut dia panjang baru jangan diikat ya. Jangan diikat. Baik. Okey. Okey. Dan seterusnya insya-Allah kita sambung. Muka surat 175. Ada perbincangan? Isbah ni kaum muslimin dan muslimat kalian. Okey. Orang yang pakai jubah, pakai seluar melebihi daripada buku lali, ini bagi lelaki, dia panggil isbal. Kalau perempuan dia
melebihkan pakaian dia lebih daripada sahasta daripada tumit. Kalau sahasta tak apa. Baik. Jadi di kalangan ahli ulama memang ada khilaf. Ada mereka mengatakan kalau dalam keadaan riak barulah kata tak boleh. Kalau tak riak hukum dia makruh. Syekh bin Baz jawab, dia kata masalah riak tak riak ni kalau tak isbah pun riak tak boleh. Kalau dok main riak dengan tidak riak. Kalau riak hukum dia tak boleh. Kalau tak riak hukum dia boleh. Okey, kalau begitu orang yang pakai letak di atas buku lali, dia tak riak, dia riak. Gimana? Pun tak boleh juga. Itu dia. Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat kalian mereka ambil istinbat hukum sebab hadis ni memang berbicara oleh ulama. Pernah satu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu yang pernah jubah dia labuh. Lepas tu Nabi kata Abu Bakar tak apa. Abu Bakar tidak apa. Sebab Abu Bakar ni kaum muslimin dan muslimat kalian, yang pertama sekali dia tidak buat kebiasaan baru kali tu. Yang kedua pula ketika Abu Bakar Nabi kita tak apa, Abu Bakar mengangkat jubah dia. Dia angkat begitu. Kata para ahli ulama, bukan Abu Bakar biasa. Jadi atas berbicara ahli ulama, jadi ada satu perkataan Sayyidina Umar. Ni perkataan Sayyidina Umar ni biasa sangat. Apabila Sayyidina Umar dia nak mati ya. Dia saat kewafatan dia, ramai orang puji Sayyidina Umar. Maka datang seorang yang nak muji itu, yang jubah dia meleret. Bila meleret, Sayyidina Umar pun tegur-tegur. Ya saudaraku, adakah engkau tidak mendengar Nabi SAW melarang kamu dengan isbal? Baik, Sayyidina Umar tahu tak dia riak ke tidak riak? Tidak tahu. Itu dalil yang kuat. Itu dia. Jadi Sayyidina Umar tu juga, adakah kamu tidak tahu bahawa Nabi melarang kamu isbal? Adakah Sayyidina Umar tahu yang dia itu ada riak atau tidak? Tidak ada. Maka itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat dalam solat lagi bersangatannya. Itu sebabnya potonglah jubah tu atas buku lali. Itu lebih bagus. Untuk mengelak daripada khilaf ahli ulama. Jadi okey. Jadi hukumnya 5 lah kaum muslimin dan muslimat kalian. Nabi kata ada pun di bawah buku lali itu adalah neraka. Tak takut lagi tu. Baik. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau bagi perempuan tak apa, tapi kalau bagi perempuan lebih daripada sasta, daripada tumit dia, itu dia normal orang nikah kahwin. Panjangnya dia penuh kain. Itu berat tu. Itu riak tu. Tak payah ceritalah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.